Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 6 koordinat bersama saya Cikgu Hafizah, Guru Matematik SK Sungai Binjai, Meru Kelab. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid akan dapat menentukan jarak mengufu dan mencancang antara dua lokasi berdasarkan skala yang diberikan. Untuk mencapai objektif ini, murid boleh menentukan paksi mengufu dan paksi mencancang, membaca dan menentukan titik koordinat, serta membaca skala dengan betul. Okey, kita teruskan pelajaran kita. Ini adalah satakan test yang digunakan untuk membaca dan menentukan koordinat. Sebelum kita teruskan, mari kita imbas kembali paksi X dan paksi Y dikenali sebagai apa? Paksi X dikenali sebagai paksi mengufu dan paksi Y dikenali sebagai paksi mencancang. Bagaimana kita nak ingat paksi X adalah mengufu dan paksi Y adalah mencancang? Jadi begini, tipsnya adalah mengufu huruf K di belakang, kita refer dia sebagai kiri kanan. Kiri kanan. Ini kiri, ini kanan. Jadi dia adalah melintang. Jadi dia adalah paksi X. Dan mencancang, bagaimana cara kita nak ingat perkataan mencancang itu adalah paksi Y? Kita ingat perkataan yang hampir dengan mencancang adalah mencincang. Dan cara kita mencincang adalah dengan menegak. Macam tu. Jadi, mencancang adalah yang menegak. Okey? Itu dia. Dan kita pergi pada pelajaran kita pada hari ini. Cara kita nak menentukan koordinat dan membaca koordinat. Cara nak tentukan koordinat dan membaca koordinat, kita kena baca paksi X dahulu, kemudian baru paksi Y. Okey, macam mana cara nak mengingat? Kena baca paksi X dulu, baru paksi Y. Kita ingat seperti inilah, bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan, mereka berada dalam keadaan baring dahulu. Okey, baring. Lepas tu baru boleh belajar berdiri dan berjalan. Maksudnya baring dulu. Terbaring, melintang. Lepas tu baru berdiri, tegak, menegak. Okey, itu caralah. Okey. Seterusnya, pelajaran seterusnya, bila dia beri koordinat dan macam mana kita nak tentukan kedudukannya. Jadi kita tengok di sini 72 untuk koordinat rumah Ali. 72 untuk koordinat rumah Ali. 7 adalah paksi X. Okey. Dan 2 adalah paksi Y. Jadi, cara kita nak tentukan, kita buat satu garisan. Okey. Dan yang bersilang ini, yang bertemu ini adalah kedudukannya. Jadi, kedudukan rumah Ali di sini. Begitu juga untuk rumah Abu. Dia dah bagi koordinat 46. 46. Jadi, 4 ini adalah paksi X. Dan 6 ini adalah paksi Y. Menegak. Jadi, kedudukan rumah Abu adalah kita gariskan seperti ini. Sengit. Kita gariskan seperti ini. Okey. Dan yang bersilang itu adalah kedudukannya. Jadi rumah Abu di situ. 46. Okey. Itu jika koordinat diberi. Jika koordinat tidak diberi, macam mana cara kita nak tentukan? Contoh, jika dia beri
kedudukan yang begini saja. Maksudnya yang asal tadi ni. Okey. Maksudnya yang asal tadi saya padam dulu ya. Okey, maksudnya seperti ini. Kedudukan seperti ini tapi tak bagi dia suruh kamu cari ni. Yang ni padam, kita padam. Balik semula, kita ingat betul atau tidak. Nanti kita tulis kat sebelah. Okey. Rumah Ali dulu. Kita pergi pada rumah Ali. Macam mana kita nak tahu koordinat? Nak tulis koordinat rumah Ali ni. Okey, kita kena baca yang X dahulu, baru kita baca Y. X. Rumah Ali, X dia adalah 7. Dan rumah Ali, Y dia adalah 2. Jadi jawapan dia 7, 2. Betul tak 7, 2? Okey, kita lihat di sini. Okey, betul. 7, 2 untuk rumah Ali. Dan untuk rumah Abu. Rumah Abu di sini. Jadi, kedudukannya, koordinatnya bagaimana? Kita baca paksi X dulu. 4. Seterusnya adalah 6. Jadi, 4, 6. Kedudukan rumah Abu adalah 4, 6. Jadi, kita lihat betul atau tidak 4, 6. Okey, betul. Jadi, begitulah cara untuk kita menulis dan menentukan koordinat. Okey. Seterusnya, cara untuk menentukan jarak. Jarak ada 2. Satu, jarak mengufuk dan satu, jarak mencancang. Okey, jarak mengufuk mesti kita gunakan yang melintang dan jarak mencancang kita guna yang menegak. Jadi, kita tentukan jarak antara dua rumah ini. Okey, kita tentukan dulu jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang ini. Jadi, cara nak tentukannya bagaimana? Kita kira sahaja. 1, 2, 3. Jadi, 3 unit. Okey, 3 unit. Mana datang 7 tolak 4? Ini dia 7 tolak 4. Jadi jawapannya 3. Seterusnya, jarak mencancang. Jarak mencancang daripada rumah Ali ke rumah Abu. Kita kira. 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya adalah 4 untuk jarak mencancang. Okey, 6 tolak 2 sebab di sini 6 kita tolak dengan 2, 4. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan teruskan kepada contoh soalan. Contoh 1. Sata katis di bawah menunjukkan kedudukan rumah Sani dan rumah Aznol. A. Nyatakan koordinat rumah Aznol. B. Nyatakan koordinat rumah Sani. C. Berapakah jarak mengufuk dari rumah Aznol ke rumah Sani. D. Berapakah jarak mencancang dari rumah Aznol ke rumah Sani. Okey, kita go through kepada soalan A. Nyatakan koordinat rumah Aznol. Rumah Aznol berada di sini. Okey, rumah Aznol berada di sini. Di sini. Jadi, koordinat rumah Encik Aznol adalah 6 sifar. Okey, kedudukan rumah Encik Aznol adalah 6 sifar. B. Nyatakan koordinat rumah Sani. Rumah Sani berada di sini. Rumah Sani berada di sini. Jadi, kedudukan koordinat rumah Sani adalah, kita baca X dahulu, 1, 4. Okey, 1, 4. Dan cara menulisnya adalah ini. 1, 4. Seterusnya soalan C. Berapakah jarak mengufuk dari rumah Aznol ke rumah Sani? Jarak mengufuk dari rumah Aznol ke rumah Sani. Jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk adalah paksi X. Kita tengok paksi X. Jadi jarak mengufuk paksi X
dari rumah Aznul ke rumah Sani. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat jawapannya adalah 5 unit. Okey, kenapa ada 6 tolak 1? Sebab rumah Aznul berada di kedudukan 6 dan rumah Sani berada di kedudukan 1 pada paksi X. Seterusnya, soalan D. Berapakah jarak mencancang daripada rumah Aznul ke rumah Sani? Rumah Aznul, jarak mencancang dia adalah 0 dan rumah Sani mencancang dia adalah 4. Jadi kita boleh kira jarak dia. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah 4 kilometer. Okey. Setelah tadi kita lihat contoh, mari kita praktis. Tapi untuk latihan praktis yang ini tak ada ditulis koordinatnya. Okey, tiada ditulis koordinat dia. Mari kita hitung jarak bagi lokasi yang berikut. Nombor 1, klinik 1 ke klinik 2. Klinik 1 ini dan klinik 2 di sini. Jarak mengufuk. Mengufuk adalah paksi X yang melintang. Jadi jarak dia daripada klinik 1 ke klinik 2. 1, 2, 3. Okey. Jaraknya adalah 3 kilometer. Kenapa 3 kilometer? Kenapa bukan 3 unit? Sebab di bawah ini dia dah tulis skala 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey. Jadi jawapannya adalah 3 kilometer. Seterusnya, jarak mencancang. Jarak mencancang pula untuk klinik 1 ke klinik 2. Tiada pergerakan ke atas atau ke bawah. Jadi, jarak mencancang klinik 1 ke klinik 2 adalah 0. Okey, jarak mencancang klinik 1 ke klinik 2 adalah 0. Seterusnya, soalan yang kedua. Farmasi ke hemodialisis. Farmasi ke hemodialisis. Farmasi di sini, hemodialisis di sini. Farmasi di sini, hemodialisis di sini. Jadi kita akan hitung jarak mengufuk dan jarak mencancang dari farmasi ke hemodialisis. Jarak mengufuk adalah melintang. Jarak mengufuk adalah melintang dan jarak mencancang adalah menegak. Jadi 1, 2, 3. 3 kilometer. Dan jarak mencancangnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 kilometer. Boleh dapat? Jarak mengufuk dari farmasi ke hemodialisis adalah 3 dan jarak mencancang daripada farmasi ke hemodialisis adalah 4. Seterusnya, soalan yang ketiga. Dari fisioterapi, ini fisioterapi, ke rekod perubatan. Di sini rekod perubatan. Jadi jarak mengufuknya adalah 1, 2, 3, 4. Jarak mengufuknya adalah 4. Okey, 4 kilometer. Dan jarak mencancangnya pula adalah 1.
1 kilometer. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Klinik 1 ke X-ray. Klinik 1 ke X-ray. Okey. Jarak mengufuknya adalah 1, 2, 3, 4. Jarak mengufuknya adalah 4. Jadi bermaksud 4 kilometer. Dan jarak mencancangnya pula adalah 1, 2, 3. Jadi bermakna 4 kilometer. Oh maaf, 3 kilometer. Okey, latihan yang terakhir. Okey, latihan yang terakhir untuk menguji pemahaman dan pengukuhan lah. Okey, kita terus pada soalan. Khalid ialah seorang murid darjah 6 yang tinggal di sebuah kawasan perumahan. Sarta kartes menunjukkan kedudukan sekolah dan klinik. Ini adalah kedudukan sekolah dan klinik. Dan ini adalah skala yang menunjukkan jarak sebenar. Okey, 1 cm mewakili 1 km. Kita tengok soalan. A. Tandakan koordinat yang berikut pada sarta kartes. 1. Rumah Khalid berada pada koordinat 82. 2. Pasaraya Jaya berada pada koordinat 105. 3. Pejabat pos berada pada koordinat 46. Soalan ini mengkehendaki kamu untuk tandakan rumah Khalid, Pasaraya Jaya dan pejabat pos berada di kedudukan mana pada sarta kartes ini. Okey. Jadi untuk kita tentukan kedudukan tempat-tempat tersebut, kita kena tengok koordinatnya. Okey, kita pergi kepada satu-satu lah. Rumah Khalid berada pada koordinat 82. Jadi 8 adalah paksi X, 2 adalah paksi Y. Jadi macam mana kita nak tentukan rumah Khalid? Kita kena tarik dan garis. Oh maaf, tersengit. Kita kena tarik tadi dan kita kena garis. Kamu kena garis pakai pembaris lah ya. Okey. Jadi di sini adalah kedudukan rumah Khalid. Seterusnya, Pasaraya Jaya. Pasaraya Jaya berada pada kedudukan 10.5. 10 adalah paksi X, 5 adalah paksi Y. Jadi, kedudukan sebenar Pasaraya Jaya adalah pada kedudukan ini. Kita kena buat macam biasa. Garisan. Okey, dan kita berada di sini. Pasaraya Jaya. Pasaraya Jaya berada pada kedudukan ini. Dan seterusnya, pejabat pos. Pejabat pos berada pada koordinat 46. 4 adalah paksi X, 6 adalah paksi Y. Jadi kedudukan sebenar pejabat pos adalah, kita tarik juga macam biasa. Dan ini, titik yang bersilang ni, ini adalah tempat dia. Pejabat pos berada pada kedudukan ini. Okey. Jadi, kamu bolehlah menjawab soalan sebegini untuk soalan-soalan yang akan datang yang kamu jumpa. Jadi, caranya seperti ini untuk menjawab. Okey, kita terus pada soalan B. Soalan B adalah berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang sebenar antara sekolah dan rumah Khalid? Antara sekolah dan rumah Khalid. Rumah Khalid di sini. Sekolah di sini. Okey. Jadi kita nak cari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Kita buat dengan garisan. Satu garisan macam ni. Okey. Satu garisan.
Jadi bila nak kira untuk jarak mencancang, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak mengufuk adalah 6 kilometer. Okey, 6 kilometer. Dan jarak mencancang. Jarak mencancang adalah menegak. Tadi kita berhenti di sini. Jadi kita sambung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? 5. Ataupun kita boleh buat ini. 7 tolak 5. Sekejap saya padam untuk lebih nampak. Okey, 7 tolak 2. 7 tolak 2. Jadi kita akan dapat jawapan untuk jarak mencancang sebenar adalah 5 kilometer. Jadi kat sini kamu dah ada 2 jawapan. Jarak mengufuk 6 kilometer dan jarak mencancang adalah 5 kilometer. Okey? Sekian sahaja PTPR kita pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk koordinat menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua lokasi dengan menggunakan skala. Seterusnya kamu boleh menjawab link latihan tugasan pada kelas masing-masing dan terima kasih. Assalamualaikum.